Assalamualaikum dan selamat petang. Anda bersama saya Faris Daniel dalam program Cerita di Sebalik Berita. Selepas aktiviti ekonomi negara kita mula dibuka dan banyak langkah-langkah sekatan dilonggarkan, ekonomi negara mencatatkan pertumbuhan positif iaitu sebanyak 3.6% pada suku keempat 2021. Menurut Bank Negara Malaysia (BNM), susulan pertumbuhan yang kembali kukuh pada suku berkenaan, kita sendiri dapat menyaksikan keluaran dalam negara kasar KDNK 2021 meningkat sebanyak 3.1% secara keseluruhan, manakala kadar pengangguran pula menurun kepada 4.6%. Bagi 2022, BNM berkata ekonomi Malaysia dijangka kekal dalam laluan pemulihannya dan juga disokong oleh pengembangan berterusan dalam permintaan global dan perbelanjaan sektor swasta yang lebih tinggi, memandangkan keadaan pasaran buruh yang bertambah baik dan juga sokongan dasar yang berterusan serta kemajuan vaksinasi COVID-19. Kita ingin buka cerita petang ini dengan melihat apa yang boleh kita fahami berkaitan dengan pertumbuhan KDNK ini. Dan bersama saya dengan ketika ini adalah Chris Daniel Wong, Presiden Dewan Perniagaan Digital Malaysia (DPDM). Selamat petang, Chris. Selamat petang, Faris. Baik, Chris, terutama sekali apa reaksi awal daripada Chris sendiri? Adakah dengan laporan ini bermakna rakyat kita dan khususnya para usahawan sendiri sudah boleh tarik nafas lega, Chris? Yang pertama sekali memang kita tak jangka laporan yang memberangsangkan sebegini. Kita nampak KDNK kita sepanjang tahun 3.1%. Semasa tahun lepas kita mendapat laporan daripada Bank Dunia bahawa kita akan mengalami defisit KDNK ataupun pertumbuhan pada kadar 0% kerana PKP yang dilanjutkan secara berterusan. Jadi memang kita sambutlah berita yang baik ini, dan kita nampak juga bahawa pasaran bukan semakin pulih tetapi kita nampak pasaran semakin rancak. Kenapa saya sebut sebegini? Kita nampak traffic jam mengata-ngata. Jadi bila kita nampak traffic jam mengata-ngata, bermaksud ekonomi itu macam pulih sedia kala. Walaupun tidak, tetapi dia macam. Dan juga ini adalah sesuatu yang mungkin telah dijangka dan apa kesannya kepada rakyat ataupun bagi sektor perniagaan sendiri untuk masa depan? Adakah lepas ini lebih banyak peluang pekerjaan dapat disediakan dalam negara kita, Chris? Kalau kita lihat pada segi peluang pekerjaan, banyak perniagaannya, terutamanya perniagaan peruncitan dan juga restoran mengeluh bahawa kekurangan pekerja kerana sektor ini memerlukan pekerja-pekerja asing. Tetapi kalau kita lihat pula pada sektor orang kata teknologi ataupun sektor pembuatan orang kata berkemahiran tinggi, peluang pekerjaan memang banyak. Kalau kita lihat secara peluang pekerjaan yang ditawarkan dalam platform-platform secara online ataupun kita pergi ke lawan sesawan syarikat menawarkan pekerjaan memang banyak. Tetapi kekangannya ialah kita kekurangan tenaga mahir. Jadi bukan tiada pekerjaan tetapi kurangnya tenaga mahir. Jadi masuk ke fasa pemulihan sekarang ni, kerajaan lebih harus orang kata banyak fokuskan kepada penambahbaikan orang kata pekerja-pekerja mahir daripada segi latihan. Dan juga Chris, adakah kita masih jauh tersasar untuk capai semula kadar pertumbuhan ekonomi seperti sewaktu pra-pandemik dulu, dan juga apa agaknya persediaan untuk kita menjelang lebih banyak kadar pertumbuhan ekonomi selepas ini, Chris? Dua faktor. Faktor pertama, walaupun orang kata sempadan kita telah dibuka, tetapi masih memerlukan kuarantin selama 5 hari. Dan baru-baru ni Yang Berhormat Tan Sri Mahyudin ada menyebut bahawa pada 1 Mac ni kita dijangka membuka sempadan tanpa kuarantin. Jadi berita ni kita sambut baik dan juga tak baik. Kerana tanpa kuarantin kita tahulah apa akibatnya. Tetapi kalau masuk tanpa kuarantin, kita boleh merancakkan semula seperti sebelum pra-pandemik. Ramai pelancong ataupun business traveller akan masuk untuk memulakan perniagaan mereka semula. Yang faktor kedua pula yang kita nak lihat sekarang ni ialah daripada segi Omicron, penularan wabak Omicron yang orang kata amat membimbangkan. Seperti yang kita nampak di New York, di Amerika Syarikat, ekonomi mereka dibuka tanpa orang kata sekatan, tanpa orang kata penjarakan sosial dan sebagainya. Apa yang berlaku di New York 2.5 bulan yang lepas ialah terlampau sangat ramai orang yang menjadi sakit. Apabila sakit, ramai yang kena kuarantin di rumah dan membantutkan ataupun orang kata pekerja di pasaran tu kekurangan. Sampai orang kata yang membawa tren bawah tanah tidak dapat bekerja dan tren terpaksa direhatkan.
Jadi perkara ini mungkin akan berlaku kepada pasaran kita. Apabila kita orang kata tidak orang kata mengetatkan semula orang kata penjarakan sosial ataupun peraturan untuk orang kata supaya benda ini tidak berlaku. Adakah ini bermakna Chris maksudkan bahawa sekiranya sempadan itu dibuka, maka perlu ada lebih SOP yang lebih ketat selepas ini kerana kita tidak mahu ia mungkin mampu merencatkan pertumbuhan ekonomi kita, kerana mungkin selepas ini jika lebih banyak sektor-sektor yang akan lebih luas dibuka lagi, mungkin ia mungkin merencatkan ekonomi kita sekiranya mungkin pemain industri itu sendiri dijangkiti wabak varian Omicron itu sendiri. Jadi bagaimana kita boleh selaras dengan pembukaan semula ekonomi dan juga memastikan kita semua rakyat kita ini selamat, Chris? Maksud saya bukan untuk orang kata mengetatkan SOP, tetapi maksud saya ialah orang kata mengetatkan orang kata acara sosial dan yang berkaitan dengannya, supaya pertumbuhan dan aktiviti ekonomi kita tidak direncatkan. Jadi faktor ni yang penting. Dan dalam mencatatkan trend peningkatan yang kadar pertumbuhan ekonomi kita ni, apa lagi yang agaknya boleh ditambah baik? Mungkin daripada pihak pemain industri itu sendiri ataupun daripada rakyat itu sendiri khususnya. Apa yang perlu ditambah baik ialah kalau kita lihat pada laporan baru-baru ini pada 8 hari bulan Februari, kita nampak bahawa Dewan Perniagaan Amerika Malaysia telah mengumumkan telah melabur berbilion sejak beberapa tahun yang lepas. Jadi benda ni kita kena orang kata perkuatkan lagi. Kita kena galakkan lagi dua benda, direct domestic investment dan juga foreign direct investment. Ya, seperti saya sebut awal-awal dulu, kita memerlukan lebih banyak tenaga mahir dilatih supaya negara kita boleh keluar daripada kepompong middle income trap. Right? Itu yang penting. Jadi apabila kita boleh keluar daripada kepompong tersebut, kita orang kata melatih lagi tenaga mahir, jadi kita akan menjadi industry ready. Kita akan bersedia untuk membawa lagi banyak orang kata peniaga-peniaga yang bertaraf tinggi, yang berteknologi tinggi ke dalam negara kita. Dan juga bercakap tentang sektor ekonomi ini, bagaimana pula agaknya Chris dengan nasib para peniaga yang mungkin sebelum ini terpaksa tutup peniaga mereka kerana tidak mampu untuk tanggung kos dan sebagainya. Adakah dengan perkembangan ekonomi dan juga janji kerajaan bahawa tidak akan ada lockdown lagi selepas ini dan sebagainya, adakah ini mungkin masih yang sesuai untuk mereka mulakan semula, startup semula mereka punya perniagaan, ataupun mungkin bagi peniaga yang kekal bertahan sepanjang pandemik ini, adakah ini mungkin masih yang sesuai untuk mereka perkasakan lagi perniagaan mereka, Chris? Yang pertama, kalau nak jawab soalan ni, memang kita nampak bahawa agensi kerajaan dan bank-bank tempatan banyak orang kata menyalurkan bantuan. Tetapi seperti mana pihak peniaga selalu sebut, mereka masih mengamalkan orang kata tapisan ataupun due diligence yang masih sama seperti pra-pandemik. Dalam 2 tahun ini banyak peniaga yang tidak untung. Jadi apabila tidak untung, mereka tidak boleh dapat pinjaman dan sebagainya. Jadi isu ini masih kita ketengahkan kepada pihak-pihak agensi dan pihak-pihak bank yang berkaitan supaya mereka mempunyai modal pusingan untuk memulakan perniagaan. Yang kedua, tarif elektrik yang telah naik mendadak sebanyak 18% akan mengakibatkan harga barangan juga akan terus naik. Jadi ini dua faktor yang di mana pihak kerajaan harus orang kata menitik berat supaya dapat orang kata bukan saja melancarkan ekonomi tetapi dapat membaik pulih semula kepada peniaga supaya mereka dapat orang kata bangun semula. Nah, adakah Chris melihat ini adalah masa yang sesuai untuk mereka perkasakan perniagaan mereka, Chris? Memang sekarang masa yang sesuai walaupun dengan kebimbangan wabak Omicron, there is never too late. Cuma bantuan masih diperlukan. Bukan mereka memerlukan tongkat untuk berjalan, tetapi dalam keadaan sebegini bantuan memang harus diperlukan. Baik, kita juga ingin menyentuh mengenai kadar inflasi yang mana BNM sendiri ada laporkan bahawa ia telah dijangka bahawa inflasi keseluruhan meningkat kepada 3.2% pada suku keempat berbanding 2.2% pada suku ketiga. Jadi apa pula kesannya kenaikan inflasi ini kepada para peniaga, Chris? Isu ini adalah kekangan supply dan demand chain. Kita nampak bahawa di dalam wabak COVID sebegini, kita nampak ada kekangan penyaluran supply. Terutamanya yang asas seperti bekalan makanan ayam. Harga ayam naik mendadak dan apabila sampai kepada pengguna di restoran, harga-harga makanan juga naik.
dan kita juga nampak kekangan pada logistik supply pula, right? Di mana orang kata harga-harga untuk logistik ataupun kos-kos logistik telah bertambah naik. Jadi benda ini perkara faktor sebegini mendorong kepada kenaikan inflasi. Jadi untuk menstabilkan inflasi, pihak kerajaan dan juga Bank Negara harus mengambil langkah yang sewajarnya. Ini termaksud orang kata mengurangkan kadar orang kata faedah supaya lebihan aliran tunai di pasaran dan juga memudahkan para peniaga untuk mengimport bahan makanan dan juga bekalan tanpa AP. Yang saya selalu sebut ialah AP. Kekangan AP sebegini telah orang kata mengakibatkan mendorong kenaikan harga barangan. Bukan saja harga barangan mentah tetapi juga harga barangan-barangan untuk pembuatan sektor-sektor pembuatan elektronik dan sebagainya. Jadi kerajaan kena harus kaji semula sistem AP sebegini supaya dapat mengekang kenaikan inflasi. Melihat kepada kadar pertumbuhan dan juga masalah inflasi ini, adakah kita dilihat seiring? Bagaimana pula dengan negara-negara jiran kita? Adakah mereka juga menghadapi perkara yang sama juga, Chris? Seratanya seluruh dunia menghadapi masalah yang sama kerana supply demand chain, isu supply demand chain. Jadi apa yang saya sebut tadi itu, setiap negara mempunyai masalah yang unik, tetapi di negara kita ialah isu AP. Itu yang saya sebutkan tadi. Dan juga menjelang suku-suku kedua, ketiga, keempat tahun ini, kita melihat tahun ini pula, bagaimana agaknya jangkaan daripada Chris sendiri? Adakah kita mungkin lebih banyak lagi pertumbuhan yang kita boleh lakukan? Namun apa caranya? Apa caranya selain daripada kemahiran teknologi itu sendiri? Namun apa lagi persediaan yang mungkin kita perlu be prepared, maksudnya, Chris? Kita kena galakkan orang kata PKMS kita ataupun SME kita untuk keluar berniaga berdagang di luar negara. Kita kena galakkan. Memang banyak orang kata program-program yang disediakan oleh agensi seperti Matrit dan juga agensi-agensi lain seperti MDET dan sebagainya. Jadi kita kena galakkan mereka sebab dalam masa pandemik sejak 2 tahun ni kita hanya orang kata melihat duit dalaman, domestic income. Tetapi kita kena harus galakkan PKMS kita keluar supaya dapat foreign income masuk. Jadi apabila sebegini berlaku, bermaksud kita akan kembali kepada pra-pandemik, terutamanya pada tahun 2017, 2018, 2019 apabila banyak pelancong dan juga peniaga-peniaga asing datang ke Malaysia. Malah kita juga keluar negara untuk membawa orang kata pulangan asing balik ke dalam negara. Dan terakhir sekali, Chris, adakah kita melihat bahawa negara kita ini berada dalam landasan yang tepat dengan lebih banyak sekatan dilonggarkan dan juga mungkin sempadan negara juga mungkin akan dibuka pada 1 Mac. Adakah ini dilihat sebagai satu landasan yang tepat dan bagaimana reaksi Chris? Reaksi saya, kita memang berada di landasan tepat. Cuma kekurangan lagi satu benda iaitu kestabilan politik. Apabila politik telah distabilkan dengan polisi yang sedia sekarang ini, nescaya kita akan kembali semula kepada keadaan kita sebelum pra-pandemik. Terima kasih Chris Daniel Wong. Beliau merupakan Presiden Dewan Perniagaan Digital Malaysia yang berkongsikan apa yang boleh kita jangkakan dengan kenaikan pertambahan ekonomi yang sebanyak 3.1% dan apa yang kita boleh bersedia dalam menjelang lebih banyak pertumbuhan selepas ini. Saya kira itu sahaja untuk segmen pertama cerita. Kita berehat seketika, kembali selepas ini.